billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa jahada bi jihadihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ihdinas siratal mustaqim. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi ini dapat sama-sama Allah izinkan kita untuk bertemu di majlis yang mudah-mudahan di bawah rahmat dan keberkatan melimpah-limpah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan disebab kepada dia Allah mudahkan kita menuju pada rahmat yang di akhirat kelak, iaitu syurga yang kekal abadi. Baik, jadi kita sambung lagi ayat. Hari ini surah Baqarah ayat 105 ke surat 16. Bahagian kedua daripada ayat tersebut. Tapi sebelum kita baca dulu ayat ni ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitabi walal musyrikin ay yunazzala 'alaykum min khairin min rabbikum. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha'. Wallahu dzul fadlil 'azim. Di ayat ni dia, kalau kita nak mudahkan, ni penutup daripada ayat yang ke 92. 92 tu cerita tentang apa? Nikmat yang Allah beri kepada Nabi mereka, Nabi Musa ni, terangan. Dengan pelbagai nikmat lagi perjanjian daripada Allah yang Allah beri pada mereka ni. Lalu mereka kufuri dia dengan akhirnya mereka ikut syaitan. Bagaimana pemuncak dia dalam ayat surah 102, ayat 102 tu. Sihir tadi yang mereka lakukan. Kemudian semua yang Allah beri nikmat pada dia ni berupa rasul dan petunjuk tadi, semua merupakan rahmat daripada Allah. Lalu rahmat itu telah cabut daripada mereka dan Allah berikan kepada selain mereka tu, kepada Rasulullah. Jadi timbullah hasad, dengki kepada mereka ni. Dan dalam simpulkan ayat 105 ni apa? Ma yawaddul ladzina kafaru. Tidaklah orang-orang yang ingkar. Siapa orang yang ingkar? Yalah, siapa orang kafir? Nak perincikan sikit ni. Yang tinggal Quran. Yang apa dia? Menutupi, dia tutup hati dia daripada terima kebenaran.
daripada Quran, daripada Rasul, daripada apa siapa saja yang sampai kebenaran ni dia tak nak terima, tak nak dengar. Bahkan dia halang pula sampai kepada orang lain. Itulah kafir ni. Itu nama dia kafaru. Jadi dia ada banyak ciri. Jadi Allah sebut dalam ni dua. Satu daripada kalangan ahli kitab. Yang kedua daripada kalangan musyrikin. Sebenarnya ada lagi. Munafikin pun ada juga termasuk. Kafir nifak. Jadi kufur ni ada banyak cabang. Dan yang sebut ni dua. Satu daripada kalangan ahli kitab. Satu lagi kalangan musyrik. Ini dua. Jadi semuanya sifatnya sama je. Apa dia? Dia tak suka. Dia tak suka apa? Tak. Dia tak suka kebenaran satu. Dan dia tak suka orang yang ikut kebenaran pun. Orang tu dapat ikut pun dia tak suka. Sebab tu dia kata tidaklah dia gembira, dia suka. Siapa? Orang ingkar ni tak suka. Daripada kalangan ahli kitab dan orang musyrik ni, Allah turunkan kepada kamu ni kebaikan daripada Tuhan kamu. Apa dia? Ini kebenaran maksudnya. Quran kan? Kita dah sebut kan? Quran yang sebelum ni. Quran, dan bila Allah jadikan kita ni ahlinya. Orang yang berpegang teguh dengannya. Ini yang paling dia tak suruh. Mereka ni sangat benci. Okey. Di ayat yang seterusnya Allah nak beritahu pada kita apa yang mereka tak suka tu, dan semuanya adalah mereka tak dapat lakukan sebarang halangan untuk menghalang daripada apa yang Allah nak berikan. Sebab itu dalam ayat yang sebelum kita lagi kita baca wallahu yahtassu bi rahmatihi may yasha. Dan Allah lah yang terjemah wallahu apa ni? Jadi kita terjemah lebih tepat, kita nak kata apa? Sedangkan sedangkan Allah lah, sedangkan Allah. Kenapa kita kata sedangkan? Sebab dalam keadaan kita tengok ayat ni, mereka nak halang daripada dapat rahmat, kita dapat kebaikan. Jadi sedangkan kebaikan tu bukan kat tangan mereka. Kebaikan tu bukan ada dengan mereka. Kita tengok contohnya dalam surah 43. Ayat 32. Ha, 43 32. Ke surat berapa? 491. Cari muka surat 491. Surah Az-Zukhruf. Bunyi sikit ya. Ke dia punya ni ya? Dia kuat. Dah tutup lah. Okey, boleh kot. Okey, kita baca ayat 32 tu. Ush. Ada wayar. Wayar dia okey. Okey. Test. Okey.
Okay, insyaAllah. Okay, kita baca ayat 32 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. Ahum yaqsimuna rahmat rabbik. Betul? Adakah mereka yang yaqsimuna apa? Membahagi-bahagikan rahmat daripada Tuhan. Seolah rahmat ni kita wakil pula. Boleh bahagi-bahagi siapa yang boleh dapat dan siapa yang tak boleh dapat. Ini siapa? Musyrikin. Ini kata-kata orang musyrik kan tadi kan, orang yang tak inginkan kebaikan. Ini musyrik. Sama dah dengan ahli kitab tu. Macam mana ayat kita baca tu. Iaitu maksud dia apa ni? Ayat dia ayat 31 tu. Mereka kata apa? Wa qalu laula nuzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryatayn azim. Mereka kata, kenapalah Quran ni tak beri pada siapa? Lelaki daripada dua bandar besar ni. Di Mekah ada seorang lelaki hebat. Siapa? Al-Walid Al-Mughirah tu. Di Madinah ada seorang lelaki hebat juga. Orang munafik tu siapa? Yang tu kan. Mereka ni harap itulah sepatutnya kalau nak pimpin kami yang ni. Jadi kenapa bagi kat si dia ni? Jadi ni mereka Allah tanya mereka apa? Ahum yaqsimuna rahmatar rabbik. Adakah mereka ni pula yang diberi hak untuk bahagi-bahagikan rahmat Allah ni? Iaitu maksud dia petunjuk tu. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Sedangkan kamilah yang bagi-bahagikan di antara mereka bukannya petunjuk saja, tapi apa? Kehidupan mereka di dunia dan di kehidupan tu dunia. Mereka ni kaya pun kami yang bagi. Mereka ni dapat anak ni kami yang bagi. Semua tu Allah kata semuanya bukannya upaya mereka tapi adalah pemberian daripada Allah. Dan mereka ni diangkat kedudukan dia, wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Kami yang angkat. Wa rafa'na, kami yang angkat kedudukan mereka di atas sebahagian yang lain. Liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukriya, supaya apa dia? Sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain tu. Dia wa rahmatu rabbika, dan rahmat daripada Tuhanmu, iaitu maksudnya Quran ni, itulah lebih baik daripada apa yang mereka himpunkan, daripada harta benda yang mereka miliki itu. Baik. Jadi ini tanggapan sebahagian orang. Sebahagian orang, ini cerita musyrik. Tapi zaman ni pun ada juga macam tu. Yang merasakan kebaikan hanya di pihak siapa? Di pihak dia je. Tak boleh pindah kat lain dah. Sampailah mereka sanggup buat apa, macam-macam lah. Jadi ini satu benda yang kita kena pelajari dan hadapi juga. Supaya kita tak tergolong dalam golongan yang macam ni. Dan juga kita dapat hadapi tipu daya golongan yang macam ni. Baik. Itu Allah sebut dalam ayat ni, Wallahu yakhtassu. Sebelum tu, kita tengok dalam satu surah. Surah 37. Surah 37. Surah apa As-Saffat. Ayat awal-awal. Ayat 2.
Ayat Surah 7, surah Fatir. Fatir 35. Jadi sedangkan Allah jelaskan dalam ayat ni apa? Siapa yang Allah nak buka kebaikan untuk Allah berikan, siapa pun tak boleh halang. Ayat yang kedua. Ya. Surah 35 ayat 2. Okey. Laju sangat ni. Ayat tadi habis dah kan? Habis ke belum? Habis kan? Okey, kita tengok ayat ni pula. Jadi 37 Allah kata apa? Mereka ni ke, patut ke mereka anggap mereka ni boleh suka-suka hati nak kontrol orang lain nak dapat kebaikan ni? Kan? Nak agih-agihkan. Sedangkan apa? Rahmat Allah ni, sedangkan yang mereka ada dengan mereka tu aku yang bagi. Semua kedudukan mereka, harta benda, kehidupan mereka semuanya. Jadi dalam ayat ni Allah sebutkan, baca ayat 2 tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha. Wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih. Wa huwal azizul hakim. Ma yaftahillahu linnas. Apa saja yang Allah buka, iaitu rahmat dia, kebaikan dia yang Allah nak beri pada mana-mana manusia, pada manusia ni tak ada siapa boleh halang. Jadi kalau Allah nak bagi satu kaum ni rahmat dia tiba-tiba, kaum ni yang orang anggap apa, jahat ke apa kan, tiba-tiba Allah nak bagi rahmat sebab kamu ni tadi apa, kufur dengan nikmat. Allah boleh tak nak bagi dia tiba-tiba ni? Boleh. Jadi kita jangan pelik tengok orang yang apa, dulunya dengan tindik hidung ke apa ke kan, tiba-tiba apa, dia lagi pandai Quran daripada kita. Betul tak? Ada berlaku? Kenyataan. Dia hanya tengok apa? Dia tengok macam mana kan, dia tengok dalam tu je. Dia pula yang lagi banyak. Akhirnya apa? Dia kata apa? Saya tak akan tinggal, inilah kekasih saya ni. Hari ni pegang Quran tu. Kita pula yang dah lama pula apa? Tak rasa apa-apa pun. Betul? Dekat mana tu tempat yang kita kata banyak orang kafir tu. Tiba-tiba dia lagi. Kadang-kadang macam itulah. Rahmat Allah ni nak datang bila-bila. Allah siapa tak boleh halang. Allah nak bagi je, Allah boleh bagi. Siapa tak boleh halang. Kemudian Allah kata apa? Ayat seterusnya. Wa ma yumsik. Manakala kalau Allah nak tahan pula, Allah tak nak bagi dah rahmat dia. Kita ni, Allah nak bagi kerah hati dah. Tak dapat apa-apa dah. Hilang dah ilmu daripada yang kebaikan yang asal ada tu. Apa berlaku pula? Fala mursilah lahu min ba'di. Tak ada siapa boleh nak bagi lepas ni. Bila Allah dah tutup, habis. Sebab tu kita kena rasa takut. Ada nikmat sekarang, hargai sekarang. Sebelum dia, Allah boleh cabut bila-bila masa. Kita sekarang nikmat, senang belajar. Masjid ada, boleh datang solat dengan selesa. Kan? Jangan sampai nanti dah tak wujud, dah hilang, barulah apa? Baru nak teringat, baru nak cari. Ketika tu dah terlambat dah. Jadi, itu siapa yang, kalau Allah nak tahan pula, siapa pun tak boleh nak bawa lagi dah. Wa huwal azizul hakim. Dan dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah perkasa, tak ada siapa boleh. Kalau Allah nak buat, siapa pun tak boleh halang. Dan Allah maha bijaksana. Allah tahu siapa yang paling layak dia nak letakkan rahmat dia. Jadi ini satu bentuk ancaman kepada kita supaya apa? Jangan jadi macam bangsa yang mana Allah cabut rahmat dah, kan? Sehinggalah
mereka jadi golongan yang dilaknat oleh Allah. Jadi kita tak nak perkara itu berlaku pada generasi kita. Baik. Sebab itu Allah sebut dalam ayat ni wallahu, sedangkan dialah. Sedangkan Allah lah apa dia? Yakhtassu apa? Dia mengkhususkan saya nak kata apa? Istimewakan. Istimewa. So, istimewa tak? Kenapa saya pakai istimewa? Istimewa ni dia ada nilai special. Jadi rahmat Allah ni benda mahal, special. Bukan dengan murahan. Siapa nak rahmat Allah ni bukan dengan apa? Benda murahan, tak. Mahal. Dan siapa dapat sebab itulah, inilah yang paling baik sekali. Dia mahal. Sebab itu Allah ni dia mengistimewakan. Apa dia? Birahmatihi. Dengan rahmatihi, rahmat daripada, ya, saya tak potong lagi. Birahmatihi man yasha'u, dengan rahmat daripadanya. Kita mah daripadanya. Jadi ni nak tegaskan apa ni? Rahmat ni maknanya apa? Kasih sayang. Kasih sayang. Jadi siapa nak dapat kasih sayang Allah ni, kasih sayang Allah istimewa. Kasih sayang daripada Allah, bukan daripada selain daripada Allah. Baik. Apa bentuk rahmat Allah ni? Jadi sebenarnya rahmat ni dia ada dua, pecahkan. Rahmat Allah ni satu yang disebut rahmah ammah. Rahmat yang umum. Yang kedua, khassah. Rahmat yang ni yang istimewa. Istimewa ataupun khusus lah kita kata. Khusus. Ni kena tahu dulu. Rahmat Allah ada dua. Rahmat yang umum. Rahmat yang umum ni maksud dia siapa dapat? Ni semua. Ni semua makhluk. Yang khusus ni orang Islam je, orang beriman je. Orang Islam ke orang beriman? Islam ke beriman ni? Ada beza. Muslim dengan mukmin sama ke? Apa bukti tak sama? Dalil dia mana? Macam kita nak tahu? Kenapa? Apa bukti dia yang menjelaskan Muslim dengan mukmin tak sama rupanya? Apa bukti? Ingat tak? Kita buat cross check kan? Cross check ni nak dapat bukti kan? Fakta. Ni kita belajar cross check. Ada buku ni cross check. Dia kan? Kat mana? Mukmin, Muslim dulu. Dan 125 itu baru pintu pertama lah. Siapa yang Allah nak dapat kebaikan pertama dia, Allah buka hidayah untuk terima apa? Terima Islam. Yashrah sadrahu lil Islam tu 6125, betul kan? Wa may yuridillahu apa dia kata ayat tu? Siapa yang Allah inginkan apa dia? Tu buka 6125. Ini surah ni kita tadi kan? Dah. Kita nak masuk baru kan? Rahmat. Bicara rahmat ni penting. Sebab inilah
sebab dapat masuk syurga. Selepas selamat azab dapat rahmat. Tak dapat rahmat memang kena azab. Siapa saja yang masuk syurga sebab dapat rahmat Allah. Siapa yang masuk neraka sebab apa? Rahmat Allah tak dapat pada dia. Jadi wajib tak kita usaha dapat rahmat? Wajib. Wajib. Itu Islam kan? Okey, sekarang ni kita itu yang pertamalah. Beza Muslim dan mukmin kan? Berbeza kita kata. Tak samalah dia punya tangga dia. Cuba buka surah ni. 49 ayat 14. Ayat itulah sebenarnya. 49 ayat 14. Itu cerita beza Muslim dengan mukmin. Jadi yang Muslim ni ramailah nampaknya. Sebab tu mudah tak digunakan nama-nama Islam ni? Ramai boleh gunakan dia suka-suka hati kan? Ya, sebab dia nilai dia hanya zahir. Senang orang gunakan. Tapi mukmin, mukmin ni penilaian dia memang siapa pun tak boleh nak apa? Nak ni sebab apa? Dia secara hati ya. Jadi akhirnya kesudahan ni mukmin ni lah di sisi Allah nanti. Dalam surah 49 ayat 14. Apa ayat tu kata? Apa surah apa ni? 517. Okey. Inilah ayat ni ya. Cuba kita baca. Jumpa semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalatil a'rabu amanna. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a. Inna Allah ghafurur rahim. Jadi qalatil a'rabu amanna, ya orang-orang Arab ketika mana Madinah dah makin unggul, dah menang banyak perang. Jadi orang-orang Arab sekitar jauh semua akhirnya mula apa? Sendiri datang, offer diri. Kami nak bersama dengan kamu. Ramai pula datang. Sebelum ni ramai apa? Bersekongkol dengan orang musyrik Mekah tu. Tiba-tiba landscape dah berubah. Sebab tengok hebat pula. Jadi mereka pun datang. Dan mereka kata apa? Datang. Kami beriman. Dakwaan macam tu Allah terima tak? Allah terima tu. Qalatil a'rab amanna. Belum lagi. Iman ni dibuktikan. Jadi kamu boleh cakap apa? Qul, katakan wahai Rasulullah kepada mereka ni, lam tu'minu, kamu belum faham lagi. Kamu nampak zahir je macam kan? Untuk kepentingan duniawi baru ni, belum lagi. Jadi lam tu'minu walakin qulu aslamna. Ucap je kami dah Islam, kami dah terima untuk duduk di bawah undang-undang ni saja. Iman belum terbukti lagi. Beza kan? Sama ke tak? Tak sama lagi. Okey, jadi iman ni macam mana? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Iman belum lagi terbukti dalam jiwa dan dada kamu. Belum masuk lagi. Wa in tuti Allah, namun sekiranya kamu
duduk di bawah Islam ni, taatkan Allah dan taatkan Rasul, Allah tak akan sia-siakan amalan tu sebagai seorang Muslim. Buat, ikut. Kemudian innallaha ghafurur rahim, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi mukmin ni macam mana sifat dia? Ayat 15 tu jawapan dia. Mukmin ni ayat 15. Baca ayat 15 Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulih. Summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang yang beriman itu tidak lain adalah orang yang dia beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan ilmu dia yang benar. Kemudian mereka dia tak ragu-ragu, dia yakin dengan apa yang dia telah pun tahu tadi. Dengan apa bukti tak ragu-ragu? Dia mengorbankan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Berjihad. Jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus. Jadi mereka lah yang beriman, dakwah iman dia benar. Bila terbukti dengan perbuatan mereka itu, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Okey, ini ringkasnya tentang beza antara mukmin dengan Muslim tu sendiri. Apatah lagi mukmin dengan kafir, lagilah beza. Dalam ni pun ada istilah beza dah, kan? Lagi jelas. Baik. Jadi kita tengok balik pada ni. Rahmat yang umum. Apa bentuk rahmat yang umum ni pada semua makhluk? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ni diciptakan alam ni. Ini sebagai rahmat Allah. Rahmat Allah pertama, Allah cipta langit dan bumi ni untuk kita duduki ni, itu dah rahmat kepada semua dah. Cuba tengok surah 6 Al-An'am ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12. Muka surat. Boleh jumpa surat ya. Ayat 120, muka surat 129 ayat 12. Ni rahmat yang umum ni, dunia ni. Dunia ni secara umumnya semua dapat rahmat Allah. Orang kafir ke, binatang melata ke, semua dapat rahmat Allah bila mereka ni hidup di muka bumi ni. Dalam ayat ni Allah kata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul liman ma fis samawati wal ardh. Qul lillah. Kataba ala nafsihi rahmah. La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi. Alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Jadi kul, katakanlah wahai Muhammad, milik siapakah segala ciptaan Allah yang ada di langit dan bumi ni? Katakanlah dia semua milik Allah. Dan Allah telah menetapkan pada dirinya itu sendiri ada
Rahman, iaitu Allah pemurah, Allah semuanya. Berhak bila dia duduk je dia boleh apa? Dia berhak dapat udara, dia berhak semua sekali. Walaupun dia orang yang paling jahat sekali dengan Allah. Kan? Tetap ada hak dia. Ini rahmat Allah kepada apa? Semuanya. Sebab apa Allah kata kataba ala nafsi. Allah telah apa? Sendiri telah tetapkan untuk diri sendiri, Allah akan bagi. Jadi namun yang pasti apa? La yajma'annakum ila yaumil qiyamah. Jadi sifat rahmat umum ni dia kekal ke sementara? Rahmat ni untuk semua makhluk. Yang kedua, dia sementara. Yang dia ketiga dekat mana? Hanya dekat dunia saja. Dunia aja. Dapat? Okey. Dapat Okey, itu yang ke ayat ni lah. Jadi akhirnya di akhirat nanti apa? Allah akan kumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak ada ragu padanya. Jadi orang-orang yang merugikan diri mereka di dunia ni, di akhirat nanti siapa? Orang yang tak beriman. Fahum la yu'minun. Allah nak katakan maksudnya apa? Di dunia ni Allah dah tetapkan semua dapat. Kamu boleh makan, semua boleh makan sedap-sedap. Sila nak buat. Tapi bila kamu tak beriman je, kamu dapat sekejap je. Kamu akan rugi nanti kerana kamu tak beriman dengan aku ke akhirat. Semua kamu sedap dah dapat ni, kan? Jadi Allah kata apa? Orang yang rugikan diri mereka nanti apa dia ke akhirat? Bila selepas bertemu dengan Allah ni, Allah akan himpunkan semua. Iaitu orang yang tak beriman dengan aku. Ketika itu rahmat yang ada ni rupanya dah lenyap dah. Tak dapat apa-apa. Jadi tak ada faedah lah. Dapat rahmat yang sementara ni. Okey ni. Dan rahmat yang begini, sifat dia kita kena macam mana nak dapat? Allah suruh kita buat apa? Rahmat yang macam ni. Allah suruh kita gunakan mata kita ni, mata hati kita ni untuk syukuri dia. Lihat kesan-kesan rahmat Allah ni. Cuba buka surah 30. Ayat 50. Surah 30 ayat muka surat berapa ya? 409. Jadi ni Allah suruh kita lihat rahmat ni. Lihat dia tu sampai kita boleh bawa dia kait dengan akhirat. Ramai orang dia lihat rahmat Allah kat sini. Ayat 50. Saya tak tulis Tadi saya bagi ayat berapa mula-mula? 6 ayat 12 kan? Lagi 30 50 dua ni cukup lah. Kaitkan. 6125 tadi ni kan? Muslim kan? 6125. Ni tadi berapa? 14 hingga 15. Okey, kita tengok yang ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fanzur ila athari rahmatillahi kaifa yuhyil arda ba'da mautiha. Inna dzalika muhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Fanzur apa tu? Arahan daripada siapa tu? Tu arahan siapa? Allah. Maka perhatikanlah. Buat pemerhatian, kaji, tengok. Tengok apa? Kepada asari. Apa tu? Asar apa? Bekas, kesan-kesan rahmat Allah. Di mana? Bagaimana Allah hidupkan bumi ni. Sudah bumi ni apa tadi? Mati kering kontang, Allah turun hujan.
Kamu tadi miskin, Allah bagi kaya. Kamu lemah dulu kecil, Allah bagi kamu ya dewasa. Kamu dulu jahil, Allah bagi kamu pandai. Itu semua Allah hidupkan. Itulah dia kesan-kesan. Lihat tak kesan-kesan ni? Jangan jadi macam siapa? Qarun. Apa dia kata? Innama utituhu ala ilmin. Akhirnya dia rasa aku ni dapat ilmu sebab aku sendiri yang pandai, aku usaha aku dapat. Tak. Kamu dapat ni, ini kesan rahmat Allah kat kamu. Ramai tak orang sedar? Akhirnya dia sombong dengan Tuhan. Dia tinggal dia. Sedangkan tu semualah bukti kesan bekas-bekas rahmat kat kamu. Semua yang baik kita ni rupanya kesan siapa? Bekas-bekas bukti rahmat Allah kat kamu. Kamu dapat ni semua, rupanya ini bukti rahmat Allah kat kamu. Betul tak? Sepatutnya macam tu. Lepas tu dia akan bawa ke mana? Jadi Allah yang boleh beri macam ni kat kita, tentulah juga inna zalika la muhyil mauta, nanti ke akhirat juga dia boleh bagi lebih baik, dia juga demikianlah dia boleh hidupkan yang mati nanti di akhirat. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dialah di atas segala satu maha berkuasa. Jadi boleh tak kita nak nafikan setiap makhluk jahat mana pun sebenarnya dia dapat tak rahmat Allah? Dapat. Nampak tak? Jadi rahmat Allah ni sifat dia semua dapat. Sejahat dia pun Allah bagi rahmat. Etis dia tak mengaku Tuhan, dia kata tak ada Tuhan pun, dia dapat rahmat tak sebenarnya? Dapat. Kalau tidak tak dapat makan dia. Betul tak? Macam tu kita kena fikir tu. Patutnya kita memang tak layak untuk sikit pun apa? Tak puas hati dengan apa sajalah sepatutnya. Tak ada. Sebab itulah kita mengeluh je dah boleh kena azab dah sepatutnya. Satu kali keluhan je dah boleh dah Allah nak masukkan kita ni. Tak payahlah kamu pergi aku umban. Boleh saja. Boleh saja. Nampak? Ini pertama. Rahmat Allah, Allah bagi kat semua sekali. Itu satu. Okey, apa lagi rahmat Allah kat dunia ni yang kedua? Allah tak azab terus kita ni. Kalau nak Allah boleh salin je. Kan? Banyak Allah bagi peluang. Itu rahmat yang kedua pula. Cuba tengok dalam surah ni banyak sikit surah 6 ayat 54. Ni rahmat umum Allah bagi kat semua makhluk. Kemudian apa lagi? Allah sentiasa beri ruang dan peluang kepada kita semua, kepada semua hamba dia, untuk bertaubatlah. Ini juga rahmat ni khusus ke umum? Semua dapat ruang dan peluang. Fir'aun dapat tak ruang dan peluang tak taubat? Kalau tak payah utuskan Nabi Musa. Hancurkan teruslah Mesir tu. Betul tak? Kaum Lut dapat tak? Dapat tak ruang? Mereka buat apa? Mereka buat dosa yang tak pernah siapa pun mulakan dosa tu. Mereka yang mulakan dosa yang paling dahsyat dan paling keji sekali. Kan? Allah bagi tak dia peluang? Ke boleh lingkup terus bila yang muka bumi tu? Tak, Allah utus siapa? Nabi Lut. Nabi Lut duduk tu lama tak? Lama duduk tu kaum dia sendiri ni. Nampak tak macam tu sekali. Jadi ini satu rahmat lagi yang besar yang kita pun tak sedar. Okey, surah berapa tadi? 6 ayat apa? 54 kan? Muka surah apa? 134. Cekap belaka semuanya. Terlatih Terlatih buka Quran. Alhamdulillah. Okey, 134. Tengok tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina faqul salamun 'alaikum.
kataba rabbukum ala nafsihi rahmah annahu man 'amila minkum su'an bijahalatin thumma taba min ba'dihi ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. Tengok ni sifat siapa ni? Bila kata macam ni, kita pun kena bersikap macam ni juga. Kadang-kadang kita ni lebih apa? Lebih sudu dari, faham tak? Allah kata dia bagi peluang, kita tak bagi peluang kat orang. Kita lagi bengis pula. Tengok ayat ni Allah kata apa? Apabila datang kepada engkau orang yang mereka nak beriman dengan ayat-ayat kami. Orang tu datang kat Nabi nak beriman. Sebelum ni dia tentang. Allah kata apa? Cakap kat mereka apa? Sambut dia. Bukannya apa? Tak boleh dah. Kamu dah memang ahli neraka dah. Boleh macam tu? Kamu kafir dah. Tak boleh dah ni. Ni memang kami je. Itulah perangai Yahudi. Faham tak? Jadi kita macam tu kan sikap. Ni ayat ni jelas ni. Kata kat siapa? Rasulullah. Kalau ada orang datang kepadamu untuk apa lah? Yu'minun. Mereka nak masuk, nak beriman dah. Sebelum ni mereka sampai ni umum ni. Ni antara ni siapa? Ada orang yang dah bunuh pakcik dia dah. Sakit hati tak kalau kita lah? Sakit tak? Ni tak boleh terima. Suruh Nabi buat apa? Terima. Ini peluang lah. Biar ramai masuk syurga. Bukan ramai nak nerakakan. Betul tak? Jadi ucap pada orang macam ni apa? Salamun alaih. Pintu terbuka. Pintu rahmat sentiasa terbuka. Sejahteralah kamu. Kamu selamat. Mari. Sepatutnya macam tu. Sepatutnya agama macam demikian agama. Jelas ayat ni. Kemudian Allah kata apa? Kataba ala rabbukum ala nafsihi rahmah. Ayat ni sama tak dengan ayat kita baca tadi? Ni. Kataba ni. Apa beza kataba yang ni dengan kataba yang sekarang? Ni yang kedua. Surah 6 ayat. Sama kan? Ni sama kalau kita cakap kataba ala nafsi rahmah juga. Ni pun sama. Apa beza? Yang tadi rahmat tentang keperluan Allah bagi semua. Tanpa kecuali. Sejahat mana kamu berhak untuk dapat makanan, dapat rezeki aku. Nampak? Allah wajibkan untuk dapat semua. Yang kedua. Ni. Sejahat mana pun kamu sentiasa diberi peluang untuk selamat balik. Selamatkan diri, bertaubat. Allah wajibkan juga. Nampak tak? Rahmat yang kedua. Masya Allah. Untung tak kita ni, Tuhan kita Allah. Beruntung. Allah yang penuh dengan apa? Kasih sayang dia. Itu kita kena tahu tu. Jadi bila kita belajar macam ni, kita nampak, ya Allah, kasih sayang Allah ni memang tak boleh siapa-siapa pun lawan lah. Siapa pun. Kan? Itu Rahman Allah ni. Jadi sekarang kita kena faham ayat yang kedua ni. Tadi dalam ayat 12 tu bahagian pertama. Bahagian pemberian Allah. Bahagian kedua, bahagian peluang untuk beriman ni Allah sentiasa terbuka pintu taubat. Sebab tu Allah kata, Allah kata ba'ala nafsi rahmah yang kedua. Iaitu apa dia Allah kata? Masuk rahmat kat sini. Tadi masuk rahmat tadi, apa dia? Beriman dengan rezeki Allah bagi ni, semuanya ni rahmat, kan? Masuk rahmat yang ni sekarang ni apa? Annahu man amila minkum su'an bijahalah. Iaitu sekiranya seorang kamu ni buat jahat, buat dosa kerana apa? Jahil dulunya. Dia buat sebab dia tak tahu, dia jahil, kan? Lalu apa? Summa taba min ba'di. Kemudian dia pun taubat sesudah itu. Apa dia? Wa aslaha, dan dia pun baiki diri dia. Fa annahu ghafurun. Besar rahmat Allah. Bahawasanya dia ni sentiasa bersedia ampunkan dan sentiasa untuk sayangi, peluk dia balik. Itu ibarat ni. Nabi sebut dalam hadis dia panjang. Macam mana Allah ni, kegembiraan Allah ni kepada hamba-Nya yang nak taubat tu. Kalau kita baca hari ni, kita tengok, ya Allah, macam tu. Hamba dia yang nak taubat ni, macam mana Allah ni sayang kita. Dia
tak silap saya ada dua ni. Satu hadis, seorang yang bawa duduk kat padang pasir, dia bawa unta yang penuh dengan barangan dia. Dia ni musafir, seorang-seorang je. Dia pun bawa unta dia, lepas tu dia pun rehat kejap, penat, dia pun rehat tidur. Kan? Dia pun berteduhlah kat bawah, tidurlah kejap. Dia bangkit-bangkit je, unta dia hilang. Barang-barang dia, makanan semua hilang. Dia tinggal apa? Dia kata, dia duduk situ tunggu mati je. Tiba-tiba, unta dia datang dengan semua barang tu lagi. Gembira yang bukan kepalang. Itulah ibarat Allah ni. Gembiranya bila hamba tu tadi dah jauh dah kan, tinggalkan dia, kembali kat dia. Marilah. Sambut. Bukannya apa? Cuba bayangkan, itu kita, hidup kita sepatutnya macam itulah dakwah kita. Jelas punya dah, betul nak gambaran dia. Jadi, begitulah besarnya rahmat Allah ni. Ini baru rahmat yang umum. Rahmat yang umum. Baik. Jadi, ini satu lagi bentuk rahmat yang Allah beri pada semua makhluknya. Sebab itulah, kalau tengok lagi dalam surah 6, ayat atas sikit lagi. 133 pula. 133. Dalam pada masa yang sama, jangan menjadikan rahmat Allah tu murah. Ramai orang macam tu pula. Dia buat dosa tak apa, Allah ni Maha Pengampun. Faham? Adakah macam tu kan? Jenis macam tu pula. Itu songsang tu, bukan macam tu. Ingat, memang Allah bagi rahmat tu. Tapi dalam ayat pada yang sama dalam ni. Cuba tengok ayat surah 6 133. Jadi seimbanglah. Seimbang di antara khauf dan roja. Dia antara takut dan harap tu seimbang. 133. Yang baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah. Minta maaf, kita baca balik. Hari ni tak dapat lagi. Laju sangat tuan. Tadi dah kena tegur lah, saya laju juga. Sorry, tak ada rahmat betul lah ustaz ni. Minta maaf ampunkan kita. Cuba boleh. Siapa dapat? Semua dapat. Alhamdulillah. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah. Yasha yuzhibkum wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha'u kama ansha'akum. Kama ansha'akum min dzurriyyati qaumin akharin. Tengok ayat ni ya. Tengok mula dia kata apa? Ya, memang Allah ni dan Tuhanmu memang dia Maha Kaya dan dia pemilik rahmat, memang penuh kasih sayang. Tapi ingat, Allah kata apa? Yasha yuzhibukum. Allah ada kehendak dia juga. Apa dia? Kalau dia nak dia tengok ni, kan? Dia boleh lenyapkan kamu bila-bila masa. Jadi jangan, rahmat Allah ni istimewa. Ya, kena manfaatkan segera. Jadi jika sekiranya dia hendaki, dia boleh saja lenyapkan kamu dan menggantikan kamu sesudah kamu ni apa yang dengan makhluk yang lain yang dia kehendaki, sebagaimana dia hidupkan kamu, dari zuriat keturunan kamu pada terdahulu lagi. Allah boleh lenyapkan, Allah ganti dengan kaum yang lain. Jadi sebab itu jangan kita kata jadi macam Nasrani dia hanya ambil satu bahagian ni. Apa dia? Peace and love saja tau. Satu bahagian tak seimbang. Dia ada dua kena.
Allah ada gembira, Allah ada kasih sayang, Allah juga ada ancaman je. Kena seimbang dua ni. Barulah kita betul. Okey. Satu lagi, sehinggakan apa dia? Kenapa bahaya macam tu? Inilah namanya Murji'ah. Murji'ah ni apa? Normalisasi dosa dah. Tak apa, Allah. Akhirnya kami ni, saya ni, naluri saya nak jadi lelaki lah. Tak apa, rahmat Allah besar. Boleh. Boleh tu? Semua okey je, semua okey je. Macam tu? Tak, bukan macam tu. Tak seimbang tu. Itulah doktrin hari ni tau. Kena jaga-jaga, hati-hati. Jadi, sebab tu kena tadabbur Quran. Dia akan furqan, dia akan spreadkan benda ni, clearkan benda ni. Buang semua ni. Okey, satu lagi dalam surah 18. Ayat 58. Ini rahmat Allah. Kalau Allah kata, baik. Surah 18 ayat 58, surah Al-Kahfi ya. Lepas tu saya tinggalkan ayat ni. Ayat akhir ni nampak pendek je kan? Tapi penting ni, rahmat Allah tu. Apa maksud Allah istimewakan rahmat dia? Supaya kita hargai benda ni, nampak? Okey. Cuba ayat 58. Muka surat 300. Dah. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Lau yu'akhidhuhum bima kasabu la'ajjala lahumul 'adzab. Bal lahum maw'idun lan yajidu min dunihi maw'ila. Dan Tuhanmu lah Maha Pengampun dan pemilik kepada apa? Kasih sayang yang tertinggi, yang paling agung lah, yang melimpah ruah. Kalaulah ni lau, yang boleh cakap lau-lau ni Allah lah. Kita jangan kalau-kalau sangat. Itu nanti jadi tipu daya syaitan. Kan? Ini untuk ajar tentang takdir. Antara orang yang rosak dia punya akidah dia tentang takdir adalah yang suka sebut kalau. Kalaulah kita macam ni kan, itulah. Tak ada. Dah berlaku dah. Bekilah. Tak boleh. Kalau boleh elak. Bukan kalau boleh, memang patut ni. Nabi ada sebut dalam hadis. Lau ni membuka pintu-pintu syaitan. Kerana mereka li'anna lau ni membuka pintu-pintu syaitan untuk masukkan syubhat-syubhat kat daripada jiwa orang tu. Bahayalah. Kadang-kadang kan orang ni dah terima takdir dah. Orang ni datang kat kawan dia kata, kalau akhirnya tadi daripada dia redha jadi apa? Tak redha. Rosak. Bahaya tak? Sepatutnya kita kata terimalah qadarullah, Allah pasti ganti dia baik. Selesai kan? Tapi ada orang jenis macam tu. Ini bahaya. Kalau kita belum terima, maksudnya belum berlaku. Kalau belum berlaku, tu boleh. Kita nak ajar dia. Kalau kamu buat ni, kan? Nanti kesan macam ni. Ya, dia buatlah. Itu untuk usaha lain. Ini bila dah berlaku, kalaulah seolah-olah dia tak puas hati dengan apa yang Allah tetapkan untuk dia. Kan? Itulah kadang-kadang orang ni dah pasrah, dah okey dah. Dia pun dah reda dah. Datang orang lain pergi cucuk. Kan? Cucuk supaya dia sakit hati dengan orang tu. Kalaulah dia ni, habis. Itu rosak. Porak-peranda semua kan. Jadi timbul pemusuhan pula dengan orang ni lah. Macam-macam lah jadi kesan dia buruk. Itulah kerja siapa? Ya, jangan.
Bila dah berlaku, jangan kalau-kalau dah. Terima qadarullah, inna lillahi wa inna qadarullah ma syaa fa'ala. Allah ganti lebih baik. Itulah. Boleh? Faham? Pernah tak buat dah? Taubat lah ya. Jangan buatlah. Ingat, tapi kalau untuk education, ya memanglah itu tak apa. Pengajaran, ajar bagi tahu. Ya, itu lainlah. Boleh ya? Okey. Tengok balik. Mana tadi? Jadi Allah kata lau yu'akhizuhum bima kasabu. Kalaulah Allah azab kamu, Allah azab mereka disebabkan kasabu. Apa tu? Dosa sebenarnya. Usaha tu, kasabu tu dosa yang mereka sendiri memang buat kan? Mereka memang lakukannya. La'ajjala lahumul azab. Allah boleh segerakan azab tu. Kalau Allah nak boleh je. Tapi Allah buat tak? Tak. Sebab apa? Ayat sebelum tu lah. Warabbukal ghafurur rahim. Ayat tu lah yang telah pun menghalang ayat kedua ni. Faham? Dan Allah kata, sebab tu Allah mula klaim dulu. Tuhan kamu ni Maha Pengampun dan penuh kasih sayang. Ingat tu? Jadi, kalau dia nak sikap yang satu lagi ni, dia boleh je azab kamu sebab dosa kamu kecil-kecil pun dia boleh terus bagi je. Tapi sebab dia ni Maha Pengampun dan penuh kasih sayang, dia tak buat. Untung tak? Untung. Siapa yang untung? Orang beriman saja? Bukan. Para pendosa, orang yang buat dosa besar pun beruntung dengan sifat ni. Bukan kita je. Orang yang buat jahat, sejahat-jahatnya pun beruntung dengan sebab ni. Untung tak? Subhanallah. So itulah orang yang zalim sebenarnya siapa? Orang yang zalim. Orang yang tak minta ampun, yang putus asa daripada rahmat Allah. Yang tak peduli nak dapat rahmat. Dia tak rasa pun rahmat Allah ni mahal yang dia nak grab. Dia tak rasa pun. Ini orang yang rugi dan zalim pada diri dia sendiri. Ini kita boleh tengok dalam surah satu surah Yusuf tadi saya ada ya. Ayat berapa? Ada ke? Surah Yusuf surah 12. Pasti jap surah Al-Ankabut silap. Surah 29 ayat 49. 29 49. Ayat tu kita habislah sampai situ. Jalahumul azab sampai situ je tak apa Kita buka surah 29 surah Al-Ankabut. Ayat 49 terus bukan sekejap. Bukan ni. Tak apalah, kita tahu. Ada satu ayat. Cuba kat surah ni 39 ayat 55. Kita terus pergi tu Surah 39 ayat 55. Az-Zumar.
Ayat 53. Sebagai penutup yang ni lah. Zumar ayat 53. Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas ke atas diri-diri mereka, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Siapa yang putus asa ni dia zalim. Ini maksud dia zalim. Allah kata jangan. Siapa yang tak peduli, putus asa ni maknanya apa? Dia tak nak peduli. Dia kata seolah apa? Dah tak ada harapan dah saya macam ni lah. Dia terus kekal dengan kejahatan yang dia buat. Jangan putus asa. Jadi sesungguhnya Allah mengampunkan dosa kesemuanya. Sesungguhnya dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi semua dosa Allah ampunkan. Tak kira sebesar mana pun dosa. Baik, ayat yang ke-54 menyarankan untuk apa? Segera cari rahmat. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu thumma la tunsarun. Dan kembalilah kamu kepada Tuhan kamu dan tunduk patuhlah kepadanya sebelum datang kepada kamu azab yang ketika itu tidak lagi kamu dapat tak ada peluang maknanya. Tak ada dapat peluang lah nak taubat dah. Bila mati nanti? Azab ni mati. Sebelum kematian kamu. Kemudian ayat yang ke-55, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. Jadi apa jalan nak kembali kepada Tuhan kamu? Iaitu ikutilah an ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum. Sesuatu yang terbaik yang Allah telah turunkan kepada kamu. Ini rahmat seterusnya umum juga. Apa dia? Jadi kita ada 3 peringkat ni. Rahmat umum pertama apa? Ni. Allah ciptakan rezeki semuanya untuk makhluk dia. Yang kedua, Allah sentiasa bagi ruang peluang untuk makhluk ni dapat petunjuk, taubat, berubah. Sampailah. Dan yang ketiga apa? Yang ketiga, sinilah. Allah beri hidayah dia, Al-Quran lah. Allah beri Rasul. Inilah sumber untuk dia dapat kebaikan tadi daripada semua yang Allah beri tadi, rahmat yang sempurna. Sebab itu Allah perintah untuk apa? Dan ikutilah
apa yang Allah telah turunkan, yang telah diturunkan daripada Rabb kamu ini, sebelum datang kepada kamu azab yang datang secara tiba-tiba dalam keadaan kamu ketika itu kamu tak menyedarinya. Ni 3 ayat ni. 53 hingga 55. Ni rahmat yang umum. Berbincang rahmat yang umum. Nampak rahmat umum dia punya susunan dia. Rezeki Allah bagi semua. Lagi apa dia? Allah bagi ruang kita ni, Allah bagi masa umur kita ni, semuanya Allah bagi. Untuk manusia boleh berfikir, dan Allah bagi satu lagi keperluan dia, apa dia? Al-Quran, petunjuk tu. Quran ni untuk siapa? Untuk semualah. Hudan lin Rasul untuk siapa? Surah 2 ayat 21 ayat 107. Yang ni surah 2 185 ni. Kita dah biasa baca yang ni dah. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudan lin. Saya tu tak apa. Kita buka yang ni. Ni pun biasa baca ni. 21107. 107. Bunyi lagi. Bismillah. Pendek je ayat tu. Biasa dengar ayat ni kan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil dan tidaklah kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan menjadi apa? Rahmat kepada dua ni sebenarnya. Nabi ni dua juga. Satu rahmat yang khusus juga, yang umum juga. Yang umum apa? Bila datang Nabi bawa Islam kan? Semua orang untung tak? Untung ke tak untung? Walaupun orang tu tak masuk Islam. Untung, cuba tengok apa berlaku. Tawanan. Untung tak tawanan? Tawan yang ditawan oleh tu habis kena kan, sampai hilang ingatan kan. Tengok tawanan Islam apa? Tawanan yang Islam tawan apa? Seronok pula, siap tegal terima kasih, bagi makan. Dia kata macam ratu pula dia dilayan. Subhanallah. Itulah Islam kan. Cuba bayangkan macam tu. Jadi ini satu benda, rahmatnya. Itulah maksud ni. Ajaran Nabi ni rahmat. Bukan kat kita je. Semua sepatutnya dapat rahmat tu. Kalau tak sampai rahmat tu maknanya apa? Ada masalah lah pengganutnya. Maka pengganut Islam ada masalah. Faham? Sebab apa? Kebaikan Islam tak sampai pada, sedangkan semua sepatutnya dapat. Kan? Jadi kita kena menjadi duta yang menyampaikannya. Mudah-mudahan. Ni rahmat pada semua. Jadi seterusnya ni rahmat yang khusus. Ni dah yang dimasukkan Allah dalam ayat ni. Apa dia rahmat yang khusus? Rahmat ni tadi, ni semua dapat tak kat ahli kitab dengan musyrikin tu? Yang dengki tadi tu, dapat tak? Dapat. Dia ada rasul tak? Dia ada kitab tak? Quran ni untuk Nabi je ke? Untuk orang Arab saja ke? Untuk Bani Israel tu? Semua, betul? Dia dapat tak rezeki tadi? Dia dapat tak Allah bagi peluang taubat? Semua dapat. Nampak tak? Yang tadi. Tapi tengok, dia dengki kan? Jadi, ni lagi mahal. Rahmat yang khusus ni Allah beri kepada siapa? Ni siapa dapat? Siapa dapat ni? Khusus untuk orang beriman sahaja. Okey, cuba tengok dalam surah 9. Ayat 71 dulu. Ayat 71 ni golongan yang dapat rahmat Allah yang khusus. Apa surat?
Okay. Orang yang beriman, Allah kata. Tu baca. Orang beriman tu macam mana ciri-ciri dia sebut dalam ni ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. Dan orang-orang beriman lelaki dan wanita. Sebab apa? Kenapa asing lelaki dan wanita? Beriman ni mana-mana patuh perintah Allah, tinggal larangan. Jadi lelaki dan wanita ni syariat sebiji sama ke ada lain? Ada perintah kat perempuan berbeza dengan perintah lelaki. Jadi itu maksud dia, lain-lain kan? Perintah Allah ni berbeza di antara dua golongan ni. Jadi Allah khususkan orang lelaki beriman dengan semua perintah yang secara khusus kepada lelaki dan yang umum kan. Orang perempuan juga. Contohnya bab apa? Yang sensitif sikit ni. Tak, kita kalau tak suka benda tu tapi jangan sampai syariat tu macam jadi apa? Jijik jadi tak betul. Itu kadang-kadang tu kan. Senyap sudah kan. Tapi nak emosi sangat ni masalah juga. Orang apa? Isu tu. Jangan sampai kata-kata kita boleh mencemarkan apa yang Nabi tunjukkan. Sebab apa? Emosi boleh menyebabkan apa? Menggugat apa? Iman manusia ni. Jaga-jaga kata-kata dia boleh mengundang kepada hilangnya dia punya iman tu. Bahaya. Macam itulah. Jadi berdiam lebih baik. Dah tak payah sibuk lah. Orang tu punya pasal, dia punya pasal lah. Kamu tak suka dah, tapi ingat benda tu kan, daripada kamu buat benda haram kan, halal lah. Itu lebih baik berbandingkan tu kalau kita gini. Jadi benda ni sensitif lah. Saya pun takut sensitif depan ni. Tapi yalah, macam itulah kita nampak hari ni begitu mudahnya manusia ni keluar daripada kepompong iman tu. Senang aja keluar dengan ucapan je, na'udzubillah. Kita bimbang ni. Yang cakap tu bukannya blonde rambutnya. Kan? Yang cakap tu pakai apa? Pakai tudung. Tak payahlah. Diamlah. Kan? Okey, setuju? Ini cabaran hari ni. Yalah itulah. Lalu. Bebas dan gopoh, ajal sangat. Gopoh sangat dalam kan. Jadi itu kita kena peringatkan masing-masing, ingatkan orang perempuan jangan api-apikan pula ni. Pasal itulah kan. Masing-masing. Jadi itu satu benda lah. Okey, satu ni al-mu'minun wal mu'minat. Jadi sepatutnya apa? Ba'duhum awliya'u ba'. Sepatutnya sifat dia apa? Melindungi. Maksudnya apa? Melindungi maksudnya apa? Bila orang tu tak lawan syariat semua, sepatutnya buat apa? Lindunglah dia kan. Janganlah buka aib dah, tutup masing-masing sebab sama-sama mukmin beriman, sama-sama kata solat tu wajib, ya, puasa kan. Jadi tak payahlah nak jatuhkan satu sama lain. Sepatutnya macam tu. Ini umum lah ni, semua isu sebenarnya. Termasuklah kenegaraan, ke politik semua sekali sebenarnya. Banyak kesilapan kita, banyak. Jadi apa mereka patut buat? Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Sepatutnya mereka cegah kepada ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Ini satu lagi benda lah. Mengajak kepada ma'ruf, cegah
mungkar. Macam mana kita nak buat tu? Hari ni konsep apa? Contohlah kan. Okey, jadi benda tu kadang-kadang satu benda yang saya mungkin sensitif juga ni. Kita ambil dia lebih sifat umum sebenarnya. Mana-mana pun yang ada selama ni kita kata apa semua tak betul. Jangan part ni nak dipolitikkan, kadang-kadang hal tu jadi politik pun masalah juga. Tak, dia menjangkau semua. Sebab apa kita Muslim, bukan sebab saya apa? Saya grup ni, bukan. Kan? Ud'u ila sabili rabbika, apa dia dalam ayat tu? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila solihan wa qala innani minal muslimin. Saya cakap ni tak betul, ni lawa sebab saya Muslim. Bukan saya ada kepentingan saya sini, sana kamu sana, bukan. Boleh macam tu? Kan? Itu kadang-kadang macam itulah yang kita sensitif sikit, tapi kita kena sebut juga supaya lebih faham niat tujuan kita untuk melakukan kebaikan ni. Okey. Jadi cegah dan makruf dan munkar ni adalah apa dia? Gerak kerja orang mukmin. Orang Islam semua macam tu, sama je. Tak kira siapa pun dia, bagaimanapun dia pelusuk mana pun dia, duduk kat mana pun dia, status apa pun dia, memang itu kerja dia semua sekali. Okey. Kemudian wa yu'tuna zakah wa yuti'una Allah wa rasulah. Dan mereka mengeluarkan zakat dan mentaati Allah dan Rasul. Inilah orang yang apa? Ulaika sayarhamuhumullah. Inilah golongan yang akan dapat rahmat Allah. Rahmat kat sini rahmat ni. Apa dia? Allah jaga dia, Allah jaga apa? Iman dia Allah jaga dah. Tadi yang ni je dunia ya, dia dapat akhirat dia Allah pelihara mereka ni, golongan ni. Dan innallaha azizun hakim. Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Ini golongan yang mendapat rahmat Allah yang khusus. Seterusnya golongan yang bersabar dengan ujian Allah ni. Allah beritahu, mereka lah orang yang dapat rahmat Allah yang khusus. Siapa? Cuba buka surah 2 ayat 156. 156 pula. Yang kedua Sekarang ni kita nak tahu rahmat Allah yang khusus ni siapa golongan yang dapat rahmat 157. Itu orang-orang yang sabar. Okey. Ayat ni ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walan jumpa. Sedang cari. Jumpa? Dah? Okey. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Inilah kedua golongan yang Allah kata apa? Allah mengkhususkan rahmatnya kepada siapa? Man yasha, kepada orang yang
Ia kehendaki. Siapa orang yang Allah kehendaki? Kita boleh ada ukuran tak? Siapa orang yang Allah kehendaki? Kita ikut suka hati je. Contoh cikgu tu, dia nak bagi hadiah, kan? Ada reward ni, istimewa ni. Dia nak bagi tertentu je. Dia mesti tahu tak ciri-ciri dia, orang yang paling layak dapat. Dia macam itulah. Dia sebut Allah kehendaki, bukannya rawak je, main campak je. Bukan. Mesti ada ciri khas yang kita kena tahu tak? Tugas kita untuk tahu macam mana kita termasuk golongan yang Allah nak beri rahmat yang ni. Tugas kita kena belajar. Supaya kita tahu inilah ciri-ciri yang Allah kehendaki untuk bagi rahmat yang istimewa ni. Yang ni tak istimewa. Yang ni rahmat yang mana ni? Yang ni ke yang ni? Yang ni istimewa. Apa cirinya? Allah sebut dalam Quran. Orang yang apa tadi? Beriman, saling melindungi. Kalau saling memusuhi tak dapat. Faham? Orang beriman yang saling melindungi masing-masing ni. Itu baru dapat. Dan apa cara dilindung? Sentiasa menyuruh kepada ma'ruf, cegah mungkar, jaga solat semua sekali, dan dia betul-betul taatkan Allah, dia usaha tu. Ini orang yang Allah khususkan dapat rahmat dia. Jelas tak? Jadi kita kena usaha dah dapat yang tu. Yang kedua, dan semua nak buat tadi tu, nak amal ma'ruf nahi mungkar, akan diuji tak? Diuji sampai tahap yang kita tak boleh nak bayangkan. Apa yang kita tak boleh nak bayangkan? Yang sekarang berlaku lah kalau kat Palestin tu. Dulu kita dengar cerita Rasul kan, kena usir orang muhajirin. Hari ni pula realiti kita nampak apa dia? Berlakunya pengusiran juga, perampasan lah juga kan. Jadi maka itu berlaku ujian besar. Allah akan uji. Kerana apa? Pertahankan kebenaran tadi tu. Maka ni Allah kata, kami akan uji mereka dengan kekurangan daripada apa dia? Harta, nyawa semua sekali kan. Lalu orang ni dia cakap apa bila dia uji? Dengar tak ucapan ni dekat sana? Dengar, semua cakap macam tu je. Tak ada pula bunuh diri ke apa. Tak ada kan. Tak ada pula kata, jarang, susah nak dengar lah. Tapi dia cakap syukur dengan istirja' je. Kebanyakannya macam tu. Hamdalah dia banyak sebut. Ini orang yang termasuk dalam golongan ni. Yang dapat apa Allah kata? Ulaika alaihim, mereka lah orang yang dapat salawatu min rabbihim. Apa tu? Salawat ni antara maknanya keampunan Allah. Allah angkat dia. Dan dapat apa? Rahmat mana? Rahmat ni ke dapat rahmat ni? Ya ni, dapat rahmat ni. Kan beza kan? Dapat beza dah. Dan orang ni hidup dia kat mana? Sesat ke dapat petunjuk? Kan untung. Inilah kita nak jadi. Kita akan diuji. Dan dalam bentuk ni yang ke seterusnya, surah 4 terakhir. Kita kena pegang teguh dengan tali Allah, dengan Allah ni. Ini Allah akan terus curahkan rahmat dia kepada kita. Buka surah 4 ayat 175 An-Nisa. Ini 3 ciri yang kita nak dapatkan supaya kita termasuk golongan yang Allah nak beri rahmat. Allah pilih, Allah istimewa. Siapa yang nak aku bagi? Siapa nak? Kita nak Allah pilih kita. Termasuk golongan yang Allah nak berikan rahmat yang istimewa ni. Iaitu kekal dalam hidayah. 175. Muka surat. Ada ayat akhir tu lah. Jadi kita kekal di atas jalan yang lurus. Allah jaga kita. Inilah rahmat yang paling mahal. Yang tak ada pada yang lain. Ramai orang dapat ni. Rezeki. Kan? Semua ni. Tapi apa? 175 ni 155 kan? Okey. Tulis dalam ni ciri dia pertama, ni yang kedua, ni ketiga. Penting tu. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Cuba. Muka surat tadi, muka surat 105. Okey dah. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ.
Wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima. Jadi kalau kita tengok kan, rahmat yang ini kan, dengan rahmat ni, yang ni berguna tak kalau tak dapat yang ni? Bernilai tak ni? Bernilai tak? Tak bernilai kalau tak dapat yang ni. Sebab tu ni rahmat Allah yang ini tadi apa? Semua makhluk dapat. Ini sementara ni dunia. Ni apa lawan dia? Siapa yang dapat? Orang beriman je dapat. Orang beriman je dapat, tak semua. Mahal. Yang kedua, kekal. Dan yang ketiga, kat mana kemuncak dapat dia? Akhirat. Jelas? Okey. Jadi Allah kata apa? Maka ada pun orang yang beriman kepada Allah. Apa ciri orang beriman tadi? Kita baca ayat tadi. Saling melindungi. Lagi? Tu semua perkara ciri-ciri mukmin tadi. Kemudian dia dapat musibah, dia buat apa? Sabar. Tak pernah pun. Dia syukur lagi. Dia sabar dengan ujian Allah. Ini orang yang beriman dalam ayat ni. Nampak? Jadi ada pun orang yang beriman dan dengan semua ni dia buat apa? Wa'tasamu. Dia berpegang teguh, istiqamah sampai akhir hayat dia. Wa'tasamu bihi. Maka orang ni Allah kata apa? Fasayudkhiluhum fi rahmatih. Dan maka Allah akan masukkan dia dalam rahmat. Ketika ni dah beza dah. Jadi Allah kata sayarhamu. Allah rahmati kat dunia kan? Sekarang ni Allah kata apa? Cuba perhatikan ayat ni. Fasayudkhiluhum. Maksud dia apa? Umpama macam inilah. Tadi dia main kat taman je. Kat luar rumah. Kan? Ini rumah dia luar ni. Orang tu, budak ni, okey dia main kat sini je. Tengok budak ni main bagus dah. Dia barang-barang tak sepah pun dia buat apa? Dia kemas balik. Tak rosakkan barang lah. Dalam ni ada aircon. Okeylah. Dia bagi kelebihan lagi. Apa dia? Jomlah duduk masuk rumah lah senang. Daripada duduk luar tu dapat sikit-sikit. Dapat masuk dah dalam. Ketika tu apa maksudnya? Sempurna dah dapat dalam pelukan Allah dah masuk syurga dah. Rahmat tak? Subhanallah, ini dah yang nak dia. Maka Allah akan masuk dalam rahmat dia, dah masuk dalam lagi. Masuk syurga dan wafat apa? Kurniaan Allah yang kita tak boleh bayangkan. Apa lagi dapat rahsia, ni rahsia. Inilah Allah nak bagi kat kita. Maka apa dia kata? Wa yahdihim ila siratam mustaqim. Dan Allah kekalkan dia di dunia ni di atas jalan yang lurus supaya dia dapat masuk sempurna dalam rahmat Allah, pelukan Allah ni akhirnya nanti. Subhanallah, inilah rahmat yang istimewa yang kita kena cari ni. Boleh? Jadi nak masuk golongan mana? Ini. Ya Allah, subhanallah. Jadi dah tak ada makna dah ni. Tadi Allah bagi rezeki semua kan. Tapi golongan ni tadi bila dapat rahmat ni, Allah uji dengan apa? Dia hilang nyawa. Ada masalah tak yang ni tak ada? Dah tak ada masalah sebab rahmat ni lebih besar daripada ni. Ni dah macam leceh dah. Bila dapat yang sini, yang lain tak ada masalah dah. Sebab tu kita tengok kan, rumah dah rata pun tak ada masalah, senyum je. Kita bukan rumah rata. Apa dia? Bocor sikit je, buat benda kita tak dapat hajat kita je, dah sakit hati dah. Dah tak puas hati dah. Kan? Subhanallah, punyalah kesian kita ni. Tak sampai sini kita rupanya. Ni nama dia saya suka terjemah apa? Allah buat apa ni? Ni istimewa tak semua dapat. Kan? Jadi kita nak jadi golongan apa ni? Yang istimewa di sisi Allah. Inilah dia. Itulah maksud ayat ni. Wallahu yaqtasu bi rahmatihi may yasha. Pendek tapi bermakna tak? Inilah tadabbur kan? Pendek tapi rupanya ayat ni dah dalam sampai kat jiwa kita. Subhanallah. Itulah Allah nak kita lihat ayat-ayat dia yang mulia, yang indah ni. Boleh dapat? Jadi Allah kata penutup apa? Wallahu dzul. Ni dah dia kesimpulan dia. Dan ingat, Allah lah pemilik kurniaan yang agung. Kat mana Fadlil Azim ni? Kurniaan yang agung sekali.
Ni kita penutup. Cuba tengok surah 7. Ni kata ahli syurga akhirnya. Cuba tengok surah 7. Ayat surah 7 ayat 49. Ni tutup dengan ni 7:49. Kita tengok rakaman Allah tentang orang yang dah dapat sempurna dah masuk dah dapat rahmat tadi. Ni gambaran yang Allah sebut dah. Ini cerita masa depan ni. Muka surat 156. Tujuh ayat 49. Dah, jumpa? Muka surat kita baca daripada ayat 48. Okey? Ayat 48 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nada ashabul a'rafi rijalan ya'rifunahum bisimahum. Qalu ma aghna 'ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Lalu ni Allah beritahu, wa nada ashabul a'raf. Apa ni? Jadi dekat di antara nanti dekat akhirat nanti ada nama di tempat al-aq. Dia macam satu tembok tinggi. Sebelah dia syurga, neraka. Ni golongan yang mana? Dia punya dosa dan pahala tu seimbang ni. Tak ada keputusan nak masuk mana ni. Dia tengok je belah kiri dia pun menangis. Kalau masuk sini nanya aku. Dia tengok macam ni, dia seronok sangat. Kalau masuk sini bestnya. Itu ketiga ni. Jadi kadang-kadang kita nak tak duduk kat sini? Seksa tak? Seksa sebab tak tahu ni mana satu ni. Kan? Kita nak kalau boleh apa? Masuk terus situ dah. Boleh ke nak pilih-pilih? Tak apa. Nanti kita rasa macam kat dunia boleh tak macam tu? 50-50. Beli barang kan? Saya tak apalah, dapat pun tak apa. Boleh ke? Dah pergi dah tadi ni. Boleh mengamuk tak? Tak dapat. Mengamuk kat dunia. Tak dapat makan apa? Kunafa pun boleh mengamuk. Punyalah penting kan dunia ni kan, sampai macam tu. Tiba-tiba akhirat tak apa, saya duduk sini pun tengah-tengah pun tak apa. Buat sikit-sikit pun tak apa. Macam tu kan? Punyalah dia kecilkan akhirat sungguh. Orang macam ni. Kan? Tu bayangkan. Jadi tak patut. Ini tengok, ini terselesa golongan ni sebenarnya. Jadi dia tengok macam tu. Jadi dia tanya kepada siapa? Dialog dia ni. Jadi orang Arab dia tanya rijalan. Dia nampak seorang lelaki ya'rifunahum bisimahum. Dia boleh kenal dengan tanda dia ni. Apa ni? Dia ni ahli neraka. Ahli tanda. Jadi qalu, mereka berkata, ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Dia kata kat ahli neraka ni, dahlah masuk tengah kena bakar. Kena pula perli dengan orang yang duduk kat Araf ni. Faham? Kena perli pula. Ma aghna apa? Tak guna dah rupanya geng-geng kamu dulu. Dan yang dulu kamu sombong, kamu kata kamu ada pangkat apa semua, tak guna dah, dia kata. Sakit lagi hati orang yang kena bakar tu. Kan? Itu gambaran pertama. Kemudian apa lagi dia kata? Ayat yang ke 49. Dah baca belum? Belum. Kita baca. Ahaula'il ladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah.
Udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Jadi sekarang bila disebut pada ahli neraka tadi tu, kan? Mana rupanya kamu semua benda apa yang kamu ada tak bernilai lagi dah. Lalu apa berlaku? Ahli neraka ni boleh tengok orang sebelah pula yang masuk syurga. Itu ditunjuk. Itu ke orang yang dulu kamu kata kesian dulu, yang kamu kutuk-kutuk dia sebab dia beriman, yang kamu kata dia tak dapat rahmat Allah. Tu cuba tengok. Sekarang dia tengah buat apa? Dia tengah seronok. Dia tengah seronok sekarang ni. Nampak tak? Ni dialog. Boleh faham dialog macam tu? Itulah maksud dia. Jadi, arwah ni sekarang dia yang cakap. Dia cakap, mula dia kata apa? Mana kamu punya ni semua dah tak ada nilai dah. Kemudian dia balik kat situ, dia kata, cuba tengok sana tu. Yang kamu dulu kutuk dia, tengok sekarang dia seronok. Kamu jadi apa sekarang? Tak ada apa-apa dah. Dia pun tengah tak pasti ni. Tapi menurut pendapat, dia orang akhirnya masuk syurga. Sebab rahmat Allah lebih besar daripada kemukaan dia. Apa? Wallahu alam. Saya tak tahu. Itu antara bahagian, antara pendapat. Banyaklah pendapat-pendapat tentang A'raf ni. Kena detail lagi lah cerita dia. Sebab apa? Dalam ayat ni tak sebut. Jadi ulama tafsir macam-macam. Kan? Ulama tafsir macam-macam. Kalau ada yang pernah tahu yang pendapat lain, boleh nanti kongsi ya. Apa dia? Okey Jelas Baik. Jadi sekarang ni apa dia kata lagi? Udkhulul jannah. Ni kepada siapa? Ni syurga. Masuklah syurga. La khaufun alaikum wala antum tahzanun. Tidak ada lagi ketakutan kepada kamu dan kamu tak akan rasa sedih dan duka cita lagi dah. Syurga ni seronok. Itulah ceritanya. Inilah kurniaan yang Allah berikan kepada orang yang dapat mana? Dapat mana? Ni sampai sini. Ini kita wajib tak cari rahmat yang khusus ni. Wajib, hukumnya wajib ni. Jadi itu sajalah untuk ayat ni. Mudah-mudahan mendapat manfaat dan kita faham bagaimana jalan untuk kita cari ni rahmat ni paling besar. Untuk siapa nak cari ni? Kita lagi keluarga kita termasuk golongannya ni, mudah-mudahan. Baik. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis